up ni, bukanlah saya nak minta pahala orang. Bagi dia kan, pandai kan idea tu. Kan? So boleh tak minta maaf? Tak mau memaafkan. Dalam Islam, hukumnya kena lihat kepada beberapa peruntukan kesalahan. Kalau kesalahan itu kesalahan yang berat, iaitulah hudud punya kategori. Contoh qazaf. Anda dah qazaf dia, anda minta maaf secara pribadi. Qazaf itu berlaku dengan tersebar luas dalam kawah. Anda minta maaf kat itu orang. Ketika itu dia berhak untuk tidak memaafkan anda. Sebab peruntukan yang ada hukum Islam, anda kena, orang tu yang qazaf kena semat. Ya, kalau nak maaf, dia boleh buat demand. Saya boleh maafkan anda dengan syarat buat statement surat khabar 3 kali dalam Putusan Malaysia, 2 kali dalam Berita Harian, 1 page penuh. Baru saya maafkan. Anda kena buat. Sebab dia equivalent. Kesalahan itu merosakkan image dia. Anda tak boleh simply pergi jumpa dia in personal, face to face, individually, minta maaf dan dia tanggung sendiri. Orang yang dah buat qazaf, dia kena baiking balik semua sekali, barulah maaf itu boleh diterima. Itu qazaf. Demikian juga kesalahan-kesalahan yang berat, yang lain, yang ada peruntukan hudud. Contohnya, bunuh anak orang. Dia bunuh anak orang tu, dia pun jumpa mak bapak dia, maafkan saya, terbunuh anak kamu. Boleh tak, berhak tak mak bapak itu kata saya tak akan maafkan awak? Yes, berhak. Itu adalah kesalahan qisas. Kalau dia bunuh dengan sebab sengaja lah, kalau tak sengaja pun dia masih berhak untuk tidak memaafkan. Tapi maknanya Allah SWT lah yang dia punya urusan selepas itu. Itu kes kedua. Ada pun kes yang ringan-ringan sikit. Macam contohnya mengumpat. Kalau tak mau memaafkan bolehlah. Ataupun kesalahan tercuri pensel, terselekeh kepala, ataupun terfitnah sekejap kemudian dah betul dengan balik, atau tersangka buruk, ya. Boleh tak kita tidak memaafkan? Maka disebutkan oleh Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis, saya tak ingat dan patah hadis itu, tapi adalah kita halal haram fil Islam oleh Qaradawi, bahawa hukumnya sepatutnya tak boleh. Kita mesti memaafkan. Ya, dan memaafkan itu, dan kalau dia tak maafkan, anda dah selesai sebab anda dah minta maaf. Itu takut pada mereka yang tidak mau memaafkan. Ya, habis. Kemudian soalan seterusnya, berkenaan menjadi ramah-ramah ni, okey tak kalau tujuannya adalah untuk mengeratkan ukhuwah dan memudahkan dakwah? Okey, purpose dia memang sangat baik, tetapi walaupun mengeratkan ukhuwah, perbincangan-perbincangan yang dibuat itu maknanya dia akan menjadi ibadah lah. Cuma walaupun dia jadi ibadah, jangan tercampur dengan mengumpat dan mengeji orang lain. Ia akan kadang-kadang boleh berlaku juga. Okay? Yang keseluruhnya matlamat atau niat menghalalkan cara, tak menghalalkan cara. Perlu ke menyendik niat seseorang kalau dah sah perbuatan yang boleh menimbulkan fitnah? Okey? Soal masa dah habis, saya akan dua soalan terakhir. Matlamat tak menghalalkan cara, perlu ke menyendik niat seseorang kalau dah sah perbuatan yang boleh menimbulkan fitnah? Baik. Perbuatan yang boleh menimbulkan fitnah, macam saya beritahu tadi, kita boleh tegur dia tentang perbuatan yang menimbulkan fitnah, tetapi untuk kita menyendik niat dia tidak perlu. Kita tidak perlu menyendik niat seseorang. Okay? Itu bukan tugas kita. Niat dia dengan Allah. Adapun yang kita tegur dia, kita hanya menasihatkan dia punya perbuatan boleh membawa fitnah kepada diri dia dan kepada orang, kawan-kawan dia, ataupun kepada persatuan dan seumpamanya. Kemudian seterusnya, erti hidup pada memberi. Ada tak hadnya sebab buat baik pada kod-kod orang yang selalu dibantu akan bergantung kepada manusia sahaja untuk mendapatkan rezeki, bukannya Allah. Memanglah erti hidup pada memberi adalah berdasarkan kepada hadis Nabi yang saya sebut tadi, khairun nas wa anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia yang memberi paling banyak manfaat.
kepada manusia lain. So jadinya memberi manfaat kepada manusia lain sudah tentulah mempunyai had-hadnya. Okey, mempunyai had-hadnya. Kalaulah kita beri itu sehingga dia boleh jadi syirik dan boleh jadi syirik yang bergantung kepada kita, maka itu sudah tidak dibenarkan dalam Islam untuk kita memberinya lagi. Tapi memberi di sini memberi manfaat. Tapi kalau kita dah memberi sampai boleh membawa mudarat, dia bukan lagi erti memberi yang diperlukan. Wallahu a'lam. Jadi saya sekadar itu saja soalan-soalan yang ada dan masa pun sudah tamat. Jadi sebagai akhirnya saya buat sekali lagi pengumuman. Jadi buatangan yang saya bawa adalah buku saya di belakang. Jadi siapa-siapa nak mendapatkannya boleh mendapatkannya. Dan malam ni kalau sesiapa yang inginkan tanda tangan, kita boleh tolong tanda tangankan. Dan besok pagi sebab lepas program saya turun balik. Jadi tak ada tinggal-tinggal, saya turun cabut je dengan buku-buku. Jadi kalau tak tahu tanggung, mungkin besok tak sempat. So kalau nak habiskan, nak beli segera. Kalau tidak, insya-Allah lain kali. Jadi saya sekadar itu saja. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang buat takdiran diri saya sendiri. Yaqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Syekh. Jazakallahu khairan katsiran.